Assalamualaikum guys, selamat datang ke Kami Tanya Anda Jawab bersama saya Syazwani, dan di studio ini bersama saya iaitu Izzati yang merupakan salah seorang pelajar UUM yang akan berkongsi cerita dia pada hari ini. To all of you about this podcast first, to anyone yang tak aware about this podcast. Podcast ini adalah sepenuhnya mengenai luahan seorang pelajar universiti mengenai isu-isu, cerita atau pengalaman yang mereka hadapi sebagai seorang pelajar. Baiklah Zati, boleh sambung untuk introduction diri awak pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Syazwani. Lama tak jumpa. Ini adalah terima kasihlah sebab menjemput saya hari ini pada pagi yang indah ini untuk saya kongsikan, ceritakan mengenai pengalaman saya untuk transfer kredit. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Adib, pelajar tahun keempat Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat. Okey, sebelum tu Syazwani, saya nak tanyalah, dekat sini tak ada kopi-kopi ke yang boleh saya minum ke sebelum kita mulakan acara ni? Sebab dah jawab salam tadi tiba-tiba rasa dahaga. Sebab nampak meja ni kosong sangat. Tak ada ke air kopi ke apa ke? Tak adalah, kita gurau je. Kita gurau je. Wow, kita ada pelajar muamalat kali ini ya. Dan seorang senior pula tu. Okeylah, topik kali ni memang sesuai lah untuk Zati, which is about transfer credit. Transfer credit ni kan selalunya dilakukan mostly waktu kita SEM 1 kan. Dan kemungkinan ada je yang tak alert mengenai perkara ni. So, boleh tak Zati ceritakan sikit mengenai transfer credit ini? Okey, baiklah. Sebelum kita sambung cerita saya ni kan, host. Okey, saya nak tanya satu soalan lah sebab saya dapat tahu, sebab saya buat research kan. Mengenai saya dapat tahu host kita ni juga adalah salah seorang, student final year. Macam mana? Saya nak tanya, ada tak tahu tak mengenai transfer credit ni ataupun ada buat ke transfer credit? Sejujurnya lah kan, saya sendiri pun tak sempat langsung buat transfer kredit ni. So macam tu lah, terpaksalah ambil semua subjek. Oh, tak buat ke? Okay, tak apa. It's okay. Kita cakap benda yang lepas tu biarkan lepas kan. Tak perlu kita nak ingat-ingat benda yang lepas. Okay, tak apa. Okay, jom kita start. Okay, macam mana saya ceritakan sikit mengenai macam mana cara nak transfer kredit kepada adik-adik yang bakal sambung ataupun mereka yang berada di semester yang pertama nak buat transfer kredit. Okay, baiklah. Silakan, kita pun tak sabar nak dengar pasal benda ni. Okay, kalau nak diceritakan pasal transfer kredit ni, kalau nak mula-mula first sekali korang kena buat mislah korang tu adalah seorang pelajar daripada lepasan diploma lah. Okay, sebab kalau adik-adik daripada asasi ke STPM ke STAM ataupun dan sebagainya, memang tak boleh sebab syarat utama dia adalah daripada diploma. Okay, apa yang saya nak cerita dekat sini based on cara transfer credit di UUM lah. Jadi siapa yang boleh transfer credit ni kalau nak digunakan, yang boleh transfer credit adalah pelajar satu saja. Kalau korang dah semester yang kedua, ketiga dan ke atas tu, minta maaf banyak-banyak, tak boleh lah nak transfer credit. Oh, macam tu. So, pemindahan kredit ni agak-agak semua subjek tu akan lepas ke, ataupun ada pelajar-pelajar tertentu dan layak gitu? Okay, soalan yang bagus daripada host kita. Okay, so pemindahan kredit ni sebenarnya tak akan ada semua yang lepas. Takkan ada. Ataupun sebab dia akan ada pelajar-pelajar yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu sahaja yang diberikan kelulusan untuk pindah kredit. Okay. Dalam pemindahan transfer kredit ni,
minimum grade yang diberikan kelulusan adalah 3.0 ataupun grade B lah, B dan ke atas. Lagi tinggi grade dia, lagi cerahlah peluang untuk permohonan transfer itu diluluskan. Okey, faham. So, bagaimana kita nak tahu jika kursus diploma yang kita ambil sebelum ni tu dapat peluang untuk pemindahan kredit tu? Okey, kalau nak tahu cara sama ada IPTA ataupun IPTS dan kursus diploma yang ada peluang untuk transfer kredit di UM ni, korang boleh download dekat website kita, dekat website UM kan, ada buku kriteria pemindahan transfer kredit terbaru di HEA UUM lah. Dekat situ korang boleh tengok ciri-ciri pemindahan kredit yang diberikan oleh pihak HEA. Rumit juga ya kalau bila dengar semua ni. Tak sangka banyaklah juga prosedur yang nak kena buat. Okay, kemudian bila korang nak transfer kredit ni, dia banyaklah prosedur dia. Banyak Syazwani. Saya buat hari tu terlalu banyak prosedur yang kita kena buat. Yang pertama, korang kena call pihak universiti korang yang lama, minta subjek syllabus tu untuk dinilai sama ada syllabus yang lama dengan syllabus yang masa kita nak ambil degree ni adakah sama. Kalau sama 90%, dia automatik lulus lah. Kalau kurang daripada 90%, maka kita akan gagal dalam transfer kredit. Okay, katakanlah ada 6 subjek, jadi korang nak transfer 6 subjek tu, 6 subjek juga kena minta syllabus dari pihak universiti yang lama. Okey. Lepas tu, subjek yang nak transfer kredit tu kan, ada tak rules dia, rules yang dia kena buat sebelum dia nak isi dalam borang tu? Kan, dengar macam seram kan? Sebenarnya dia rumit sikit lah kalau nak buat tu. Tapi bukan sahaja nak buat tu ambil masa kan, tetapi untuk kelulusan permohonan transfer kredit tersebut pun dia agak lama. Agak lama sebab dia akan check very detail satu-satu. Kalau kemudian bila dah dapat syllabus daripada pihak lama korang, pihak universiti yang lama korang, satu kerja lagi korang kena printkan borang tersebut. Okay, print borang transfer kredit yang ada di portal masing-masing. Kemudian pecahkan pula kepada mengikut school korang masing-masing. Katakanlah nak transfer kredit subjek Islamic Business kan. Islamic Business berada di bawah school IBS. Jadi korang kena asingkan untuk school IBS sahaja. Tak boleh sekalikan dia. Tapi masa saya selamat sikit lah. Sebab saya perlu print juga borang tersebut untuk bagi melalui email. Tapi saya bagi melalui email. Tak adalah macam kena pergi school sini, pergi school sini. Siapa yang buat face to face tu agak susah, agak lama sikit. Oh, macam tu. Interesting juga bila dengar cerita dari Zati ni. Rasanya banyak lagi kan yang Zati nak bahaskan mengenai perkara ni. So, mari kita berehat dulu sebelum kita know more about cerita transfer kredit ni. Okay, setiap subjek tu korang kena pastikan di bawah school apalah. Kalau korang sekalikan dia, memang dia akan automatic reject lah. Dia akan suruh kita buat balik borang tu. Dia tak kisah sama ada kita print dah banyak kali ke apa ke, dia tak kisah. Janji apa yang dia nak tu kita kena buat. Maksudnya kena ikutlah dia punya rules dia ataupun dia punya prosedur lah, supaya orang nak menilai kita punya dokumen ni pun senang kan. Kita pun tak susahkan dia pun tak susahkan kita. Tadi kita dah cakap pasal peluang pelajar untuk transfer kredit. Siapa yang layak dan juga berapa banyak subjek yang boleh transfer kan. So, I am curious lah, berapa lama masa yang diambil oleh pihak universiti untuk inform kepada kita mengenai lulus ke tidak kredit yang kita pindahkan tu? Bila kita dah hantar borang tu,
mesti tak sabar nak tunggu result dia kan. Betul tak? Semua macam tu, betul. Okay, jadi untuk penilaian yang kelulusan transfer kredit ni, selalunya diorang akan ambil masa dalam 3 ke 6 hari lah, ataupun dalam seminggu untuk menentukan sama ada dilulus ataupun tidak lah. Kalau dilulus, dia akan update dalam portal UUM kita. Kita boleh check pada akademik dan transfer kredit. Kat situ dia akan keluar terus. Okay, kalau gagal pun dia akan update juga. Okay, dia tak rumit, cuma kerja banyaklah kita nak kena buat. Okay, ini adalah based on pengalaman saya yang saya buat transfer kredit semasa PKP. Itulah, transfer kredit ni akan jadi lebih mudah tau if kita buat secara face to face. Tapi nak buat macam mana kan? Kita start degree ni pun waktu COVID, dalam keadaan kritikal pula tu. So, Zati waktu transfer kredit hari tu, berapa je subjek Zati listkan ya? Bagi saya kan, saya rasa agak susah lah kalau kita buat transfer kredit ni secara bersemuka, face to face. Sebab kita akan banyak kerja, di mana kalau kita ada kelas waktu tu, kita kena rushing pergi kepada pergi pejabat untuk uruskan transfer kredit kita kan. Kalau kita buat online ni, maksudnya secara kita hantar borang tu melalui teknologi je kan. Mudah gila sebab kita hanya send saja. Bila macam dokumen tu salah, dia akan reply dari email. Jadi kita tak perlu nak pening-pening nak pergi sini pergi sana kan. Banyak urusan yang boleh kita mudahkan dia. Kenapa kita perlu rumitkan dia, betul tak? Okay, macam saya minta transfer kredit. Permohonan transfer kredit saya ada 12 subjek. 12 subjek daripada silibus yang lama. Tetapi hanya lulus 6 sahaja. 6 je lah yang lulus. Sebab maybe itu pilihan yang terbaik lah. Maksudnya ada silibus yang sama, ada yang tidak sama. Oh, banyaklah juga tu kan. Sampai 6 subjek. Cukup 1 sem potong tu. Kalau pasal borang tu pula macam mana? Okay, kalau nak cerita pasal borang, okay, borang yang perlu kita isi ni, dekat UUM ni kita ada 2 jenis borang lah, iaitu borang A dan juga borang B. Di mana borang A ni adalah normal case, borang B adalah special case. Kalau borang A ni, dia perlukan salinan transkrip yang telah disahkan dan tak perlu silibus subjek diploma di IPT korang yang lama. Tak kisahlah PTA ke, IPTS ke, dia tak perlukan salinan tersebut. Okay, cara-cara yang pertama adalah korang perlu semak senarai subjek untuk degree korang di UUM dalam buku akademik yang disediakan oleh HEA. Dan yang kedua adalah cari dalam buku kriteria jika subjek juga itu ada subjek setara yang korang dah ambil masa diploma. Kalau ada, korang perlu highlightkan nama subjek tersebut dalam transkrip diploma yang telah disahkan dan isi subjek tu dalam borang A. Okay, kemudian hantar borang A dan transkrip tu kepada pihak UUM, okay, melalui pergi ke school dia ataupun melalui email. Yang borang B tu pula apa? Okay, kalau borang B pula kan, borang B ni saya rasa sebenarnya ramai yang kena reject lah sebenarnya. Mostly akan kena reject lah untuk borang B ni. Okay, kalau untuk borang B ni adalah borang yang kalau korang rasa subjek diploma korang tu tak ada dalam senarai UM, tapi isi subjek diploma tu macam sama dengan subjek degree korang dalam buku akademik. So boleh cuba fight lah untuk transfer kredit melalui borang B tu. Tapi dia kena lampirkan salinan silibus lah semasa subjek diploma korang tu. Okay, HEA ni akan review silibus diploma tu lah. Kalau persamaan antara 2 subjek tu lebih tinggi, lebih daripada 80% ataupun 90%, bolehlah transfer. Tapi kalau HEA rasa tak sama, terpaksalah korang patah balik, kena belajar balik semula. Wow, detail sungguh kawan kita share hari ni ya. So, saya nak tambah sikit juga kat sini. Untuk pelajar SEM 1 yang ingin transfer kredit ni kan, korang kena alert juga dengan tarikh submission tu tau. Sebab apa kita kena alert pasal tarikh tu, Zati?
Sebab apa kena alert? Mestilah sebab permohonan traffic credit ni dia buat hanya 3 minggu sahaja. Pertama, semasa semester 1 sahaja. Habis tempoh yang diberikan masa semester 1 tu, korang dah tak boleh nak mohon dah dengan mana-mana borang sekalipun. Padahal bila korang transfer credit ni, dia boleh menjimatkan masa korang kan untuk degree tu. Tak ke melepas kan, betul tak? Jadi rugilah siapa yang tak transfer kredit ni. Rugi sangat-sangat rugilah. Jadi pastikan hantar semua borang transfer kredit tu sebelum tarikh tutup tau. Okay? Orang lain belajar 4 tahun, kita belajar transfer kredit 1 semester kan, 3 tahun setengah je. Ada kawan saya juga lelaki, dia transfer kredit lepas 12 subjek. Untung dekat dia 2 semester. Tak payah belajar. Maksudnya dia akan habis awal lah. Untung dekat dia lah. Dia muda-muda kan. Muda belajar degree singkat waktu, and then kemudian dapat kerja. Senang proses tu. Betul tak? Cepat. Pantas. Dengar tu kawan-kawan. Atau adik-adik yang akan memulakan semak 1 awak next week. Ingat tahu apa Kak Zati kita cakap ni. Okey, baiklah. Kita pun dah kesuntukan masa. Saya nak ucapkan kepada Zati kerana telah sudi meluangkan masa berkongsi mengenai transfer kredit ni. Kita jumpa lagi di lain hari. Alah, dah habis ke? Baru kita macam tak ada kopi-kopi kat sini sebab tekak dah kering kan. Tak apalah. Kita boleh lepak luar kan. Okeylah, baik, sama-sama. Okay, saya harap konsien saya ni dia memberi sedikit sebanyak kepada sedikit sebanyak apa orang cakap ilmu lah, cara macam mana cara nak transfer kredit kan. Itu sahaja. Buat tau, jangan tak buat. Rugi sangat-sangat rugi. Okay, baiklah, jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke Kami Tanya Anda Jawab. Bersama saya Syazwani, dan di studio bersama saya kali ini kita ada a girl that is quite pretty and cool looking, which is Tira. Assalamualaikum Tira. Boleh perkenalkan diri awak kepada semua tak? Hai, Waalaikumsalam. Saya Nur Tira, pelajar Ijazah Sarjana Muda Multimedia. Okey, baiklah Tira. Episod kali ni kita akan talk about pengalaman bekerja. Pada era kali ini, orang dah tak ukur someone yang nak cari kerja tu based on their academic qualification, but more to on their working experience. So, kita nak tanya tetamu kita hari ni lah. Kan, Tira ada pengalaman bekerja tak sepanjang menjadi seorang pelajar universiti ni? Saya ada beberapa pengalaman bekerja sepanjang 20 tahun plus saya dilahirkan. Saya pernah bekerja sebagai seorang cashier, baking assistant, fotografer, editor, videographer, dan yang paling barulah saya bekerja sebagai penjual air food truck masa PESCON UM tahun 2022 tahun lepas. Wow, boleh tahan lah you ni Tira, buat saya lagi tertarik nak dengar. Ceritalah lagi about your working experience, terutama sekali pasal pengalaman bekerja untuk PESCON UM tu. Saya pasti banyak student yang nak tahu pasal tu. Saya seorang yang banyak cakap, peramah, pandai borak. Jadi sepanjang PESCON tu saya dapat kerja dekat 3 booth. Yang first kali tu saya kerja dekat booth Mini Zoo. Itu pun sebab saya minta owner tu ajar saya macam mana nak pegang iguana diorang yang besar tu. Lepas tu diorang minta tolong saya juga sebab tak cukup staff. Itu yang saya dapat kerja selama 3 hari. Semua tu lepas kelas sampai dah waktu malam. Wah, seronoknya dapat jaga haiwan kat mini zoo. Lepas tu yang kerja kedua pula macam mana? Yang kedua pula
saya dapat call dari Mama. Mama tu dapat nombor saya daripada anak saudara dia. Sebab before tu saya ada tinggalkan nombor saya dekat booth flower bouquet tu. Yang boleh buat bunga sendiri tu. Saya kata kalau ada perlukan tenaga kerja buat bunga ke, bolehlah panggil saya, sebab saya macam bolehlah reti sikit-sikit. Dia kira salah satu inisiatif lah untuk kita jual diri kita untuk mendapatkan pekerjaan. Okay, nak jadikan cerita, lepas pada semua-semua tu, petang tu tahu-tahu saya kena kerja jual nasi tomato. Yang bestnya dapat makan sedap-sedap. Lepas tu free pula tu. Saya kerja dekat booth nasi tomato tu selama 2 hari berturut-turut. Selain daripada dapat makan free dekat situ, saya juga dapat berjumpa dengan macam-macam jenis student. Ada presiden itulah, inilah, waktu inilah saya dapat orang kata connection. Saya dapat join dengan Kelab Widasari, Kelab Multimedia, macam-macam kelab lagi lah yang ada. Okay, kerja tirai kedua ni interesting juga. I learn new thing juga, di mana kita left our phone number untuk satu pekerja tu, but at the same time juga marketing or open ourselves to someone else yang memerlukan pekerja. Nice lah method you ni, Tira. Dari situ, kita dapat expand our network juga tau. Bagaimana dengan kerja Tira yang ketiga ni pula? Yang ketiga ni, yang paling korang nak dengar sangat, iaitu saya dapat berpeluang bekerja dekat food truck yang Teh Ice Avengers tu. Mesti korang pernah dengar kan pasal food truck yang viral dekat Pesta Pening 2022 tu. Food truck tu pun selalu je tau datang dan join event-event dalam UUM ni. Bos dia memang terpaling sempoi. Cerita dia, saya dapat kerja kat situ sebab saya cuma minta tumpang nak guna sinki. Saya nak guna sinki sebab masa tu yang saya kerja dekat mini zoo tu, saya kena gigit dengan peridot diorang. Lepas tu saya tak tahu lah nak cari sinki, bilik air jauh. So saya tanyalah, ada sinki tak? So saya gunalah sinki diorang. Saya guna sinki diorang, lepas situ borak-borak, tahu-tahu dia suruh saya jadi cashier dia. Macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, saya dengan kru food truck tu memang senang kamcing. Bos food truck ni pun selesa dengan cara saya bekerja, yang disuruh saya attract customer semua tu. Lepas pada tu, dia offer saya kerja part time dengan dia dekat event-event luar kalau saya ada masa free. Yang macam waktu viral dekat Pesta Pening 2022 tu pun saya ada join. Tapi tak adalah hari-hari, adalah hari yang saya free, saya pergi join. Cerita dia yang sebenar dia tak adalah teruk mana pun. Media je sengaja buat teruk, cakap buruk-buruk pasal food truck kita orang. Padahal diorang tak ada pun kat situ kan, tak tahu pun apa yang berlaku sebenarnya. So mestilah kerja media kan. Antara tips sebelum memulakan pekerjaan yang boleh saya share kepada pendengar-pendengar semua adalah sentiasa siapkan diri dari segi mental dan juga fizikal. Mental kena kuat dek, nak hadap hari-hari bekerja. Kena ingat pendengar-pendengar semua, waktu bekerja ni tak sama tau macam waktu belajar. Kalau waktu belajar ni, ada hari kita malas nak pergi kelas, boleh MC, minta kat PKU. Tak pun minta je member-member snapkan attendance kan. Lepas tu kadang-kadang lecturer boleh minta cancel kelas ke, postpone kelas ke. Tapi bila dah masuk alam pekerjaan nanti, tak ada bos kata, okay guys, hari ni saya malas, jadi saya bagi semua cuti. Tak ada okay, lepas tu dari segi fizikal pula, kita memerlukan tidur yang cukup. Kalau pergi kerja tak cukup tidur, percayalah cakap saya, satu kerja pun tak jalan. Kita akan bad mood je sepanjang hari dan boleh menjejaskan prestasi bekerja kita. Dan yang terakhir sekali adalah self-confidence. Kalau kita yakin dengan diri sendiri, banyak bersepah peluang dan kebaikan yang kita akan dapat. Banyak juga knowledge baharu yang saya pelajari hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Tira kerana sudi meluangkan masa berkongsi cerita beliau bagi episod kali ini. Terima kasih pihak podcast Sembang Student kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu pada minggu ini. Semoga segala perkongsian saya dapat membantu rakan-rakan pelajar dan pendengar untuk menghadapi alam pekerjaan yang akan datang. Bye! Jumpa lagi!
Assalamualaikum guys, selamat datang ke podcast kami Tanya Anda Jawab. Bersama saya Syazwani, dan di studio bersama saya kali ini another student yang look like energetic one hari ini, iaitu Adam. Baiklah Adam, thank you so much sebab dah sudi ada dengan kita hari ini. Saya sangat lega bila Adam will be the guest for today's topic, which is tentang program di UM. This is because I have known that Adam is someone yang really active in joining any activities in UM. So, Adam, boleh tak cerita pengalaman Adam sepanjang mengikuti program di UM ini? Thank you host. Okay, saya ada beberapa pengalaman dalam jadi menghandili dan jadi AJK dalam untuk program dalam UM ni. Kebanyakan program saya tu melibatkan industri saya lah, industri grant. Saya pun selaku Exco Media dalam bagi jawatan kuasa kepimpinan dan pembangunan siswa, which is orang panggil JKPS, untuk sesi 2022/2023 untuk industri saya. Wow, salah seorang JKPS ni. Boleh tahan? Untuk program di luar industri pula, awak selalu ambil JK apa ya? Untuk pengalaman manis saya time jadi JKPS ni, sekarang ni saya ada join satu team grafik untuk Festival Tigris. Seronok gila lah join diorang ni sebab diorang ni memang fun. So communicate pun senang apa semua. So seronok lah, dan diorang ni pun supportive. Saya pun dah lama sangat edit, and then director untuk team ni pun memang percaya 100% dekat saya. Ada satu masa ni saya terlalu rajin sangat nak tolong orang sampai kerja-kerja saya pun terbengkalai. Okay, cerita dia macam ni sebenarnya. Tak adalah. Cuma time tu saya jadi AJK untuk satu program ni, dan saya rajin sangat nak tolong orang sana sini. Saya tolong tim logistik time tu. Which is saya tolong dari segi kereta. Diorang pun ada yang tak bawa kereta, so jadi saya bagilah kereta saya pun drive sekali. Saya tolong diorang sana sini, angkat barang, meja apa semua. Lepas tu nak jadikan cerita, saya terlepas main poster punya due date. So kira main poster yang kita nak post tu, yang main punya poster, saya terlepas due date. So saya pun macam nampak orang dah marah saya terus buatlah kerja saya. Tapi alhamdulillah siap walaupun dah lepas due. Cuma bila postmortem tu, memang banyaklah kena hentam daripada director, daripada saya punya MT. Tapi time tu tim logistik time tu semua backup saya lah, sebab diorang macam terima kasih kat saya, support diorang apa semua macam tu. Aduh, kesian pula dengar awak kena hentam time postmortem tu Tapi ini macam 2 in 1 tau. Dalam musibah tu ada juga kegembiraannya. Sekurang-kurangnya tim logistik tu appreciate juga effort awak dalam tolong mereka tu. Betul tu Adam. Nak join program tu boleh, tapi please always remind yourself yang diri tu still a student. Manage your time between study dengan program yang kita join. Ada lagi tak yang Adam nak cerita atau nak tambah sebelum kita end our podcast for today? Jadi banyak pengajaran yang saya boleh bagi sebenarnya, tapi yang saya nak highlightkan tu is kita jangan rajin sangat sampai komitmen kita pun terlepas semata-mata kita nak tolong orang, which is benda tu bagus, tapi untuk dalam organisasi tak bagus lah. So orang kata apa, buat baik berpada buat jahat jangan sekali. Okey, baiklah. Masa pun mencemburui kita. Kalau boleh nak dengar lagi cerita dari Adam ni. So anyway, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama berbincang mengenai topik hari ini. Kita jumpa lagi di slot yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Stay tune and bye semua. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Kami Tanya Anda Jawab bersama saya Syazwani. Okay, dan di studio bersama saya kali ini ialah seorang gadis yang manis dan nampak sopan je hari ini, iaitu Siti Izzati. Welcome to the studio, Siti. Hai guys, apa khabar? Okay Siti,
Siti adalah salah seorang pelajar semester 6 dalam program pentadbiran muamalat kan? Ya, betul. Saya seorang pelajar daripada Universiti Utara Malaysia dan sekarang saya berada di semester yang ke-6. So, topik kali ni kita akan bercakap dengan isu yang berada di UUM. Okey Siti, bila kita cakap pasal UUM ni kan, sudah tentulah banyak isu-isu yang berlaku yang boleh dikatakan setiap semester lah happening. Betul tak? Okey, boleh. Tapi buat pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya sebagai tetamu undangan dalam episod inilah kan. So, di sini saya dijemput untuk membahaskan berkenaan dengan topik-topik yang boleh kita katakan sekarang ni menjadi isu yang sangat panas dan sangat hangat di pasaran begitu. Baiklah. Boleh tak Siti cerita sikit pengalaman Siti, apa yang Siti lalui sepanjang 6 semester ni? Macam isu-isu yang selalu Siti hadapi atau cabaran atau sebagainya lah. Betul tu, antara isu di dalam apa tu orang kata isu rumit yang tiada common sense ni, macam yang kita tahulah adab duduk sebilik tu dia tak praktikkan dalam kehidupan harian dia. Macam dia tahu kita tak duduk berseorangan tapi dia tidak hormat saya. Sebagai contoh, ketika saya sedang study, dia buka lagu yang sangat kuat hingga mengganggu fokus saya untuk study. Adakah awak nampak dekat situ seseorang itu dia mempunyai common sense ke tak Syazwani? Okey Siti, kata dia mengalami isu rumit yang tak ada common sense. Betul? Okey, boleh cerita tak dari segi yang macam mana tu? Ya, sangat betul tu. Memang tak salah lagi kerana saya bila jadi macam tu, saya jadi terlalu stres. So, dekat sini saya jadi macam saya hilang fokus untuk belajar, untuk buat sesuatu. Dan saya rasa macam malas betul saya nak balik bilik. So, ini memberi efek yang sangat negatif lah untuk saya. Okay? Bagi saya, tiada lah kan, betul tak? Sebab dia tak hormat awak sedang study kan? Ya, betul tu Syazwani. Tapi bukan isu ni je lah yang saya rasa rata-rata pelajar UUM ni menghadapinya. Terutamalah salah satu, sebenarnya benda isu ni saya sendiri pun laluinya. Iaitu isu berkenaan dengan bas di laluan sini selalu lambat dan tidak on time, sehingga kan boleh membuat pelajar selalu datang lambat ke kelas lah. Macam saya pun sebelum ni boleh katakan kerap lah, tapi bila kita ada kelas lain ke kelas lain, so gap tu tak banyak. Tapi bas laluan sini selalu sangat datang lambat. So dia membuatkan saya dengan kawan-kawan saya ni selalu datang kelas lambat lah. Itulah menjadi isu yang paling saya rasa paling hangat lah isu tu. Betul tu, kadang-kadang perkara-perkara yang macam ni boleh timbul kepada masalah mental health atau depression kan. Pada penonton-penonton di sini, jadilah orang yang beradab. Nescaya hubungan sesama manusia tidak akan ada kesalahfahaman. Okey Siti, saya nak tanyalah, ada lagi tak isu yang awak hadapi selain daripada isu rumit ni? Ya, betul tu Syazwani. Tapi bukan isu ni je lah yang saya rasa rata-rata pelajar UUM ni menghadapinya. Terutamalah salah satu, sebenarnya benda isu ni saya sendiri pun laluinya. Iaitu isu berkenaan dengan bas di laluan sini selalu lambat dan tidak on time, sehingga kan boleh membuat pelajar selalu datang lambat ke kelas lah. Macam saya pun sebelum ni boleh katakan kerap lah, tapi bila kita ada kelas lain ke kelas lain, so gap tu tak banyak. Tapi bas laluan sini selalu sangat datang lambat. So dia membuatkan saya dengan kawan-kawan saya ni selalu datang kelas lambat lah. Itulah menjadi isu yang paling saya rasa paling hangat lah isu tu. Okey, awak cakap bas laluan si selalu lambat Boleh awak nyatakan inasis awak di mana? Kalau Syazwani nak tahu, untuk laluan sini dia ada 2 inasis saja, iaitu inasis Yayasan Al-Bukhari dan Muamalat.
Tapi saya menetap di Inasis Yayasan Al-Bukhari. Oh, adakah perkara ni sering berlaku? Yap, boleh dikatakan isu ni sangatlah sering terjadi. So, saya mohon sangat minta kepada pihak-pihak atasan, tolong caknalah berkenaan dengan perkara ni agar ini menjadi salah satu sebab untuk menambah baikkan yang memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada pelajar-pelajar lah. So, saya mohon kepada pihak-pihak yang tertentu untuk mengambil tindakan berkenaan dengan isu ini. Ya, betul tu. Saya harap perkara-perkara ni tidak diambil mudah lah, kerana ini akan memberi efek kepada mahasiswa serta mahasiswi di UM ni. Oops, nampaknya masa sangat mencemburui kita kali ni, Siti. Oh my god. Baiklah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Siti, kerana sudi sharing berkenaan isu-isu hangat yang sering terjadi dalam kalangan mahasiswa serta mahasiswi di UM ini. Alah, masih sangat mencemburui kita lah Syazwani. Dah sampai ke penghujung dah. Ya, terima kasih Syazwani dan pihak tim kerana menjemput saya untuk mensuarakan pendapat saya di dalam podcast ini. Terima kasih semua. Ya, sama-sama, and terima kasih juga pada pihak penaja, tim serta tetamu-tetamu kita yang ada dari first episode sehinggalah sekarang. Dan juga tidak lupa juga kepada para penonton kita. Okay guys, hingga berjumpa lagi di waktu akan datang. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih Syazwani.